Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 iaitu bab 2.1 lah, teknologi pembuatan. Okey, sebelum ni pembelajaran kita dah habiskan subtopik 1 sampai subtopik 5. Hari ni kita akan sambung subtopik 6. Boleh buka muka surat 28 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Jadi objektif pembelajaran kita hari ni satu je lah, untuk membuat acuan model 3D. Okey, jadi dalam membina acuan model 3D ni, kita ada pelbagai jenis kaedah untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, kita akan belajar 5 jenis acuan model 3D. Yang pertama adalah tuangan, acuan, pembentukan, pemesinan dan juga sambungan. Okey, kita pergi pada yang pertama iaitu tuangan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai casting. Okey, tuangan ni apa? Tuangan ni adalah satu proses untuk membentuk sesuatu produk ataupun sebahagian produk melalui proses peleburan dan menuangnya di dalam acuan yang telah sediakan. Okey, kita ambil satu bahan, contohnya kita ambil aluminium lah ataupun timah. Okey, kita ambil bahan tu, kita cairkan, kita lebur sampai dia menjadi cecair. Contohnya macam ni lah. Kita dah leburkan dia, dah jadi cecair. Lepas tu kita akan masuk ke dalam acuan. Okey, contoh lain macam ni lah. Kita dah bentukkan dia, dah cairkan dia. Daripada timah tu kita cairkan dia, lepas tu kita tuang dalam acuan. Kita masukkan dalam acuan, kita biar dia mengeras dan bila dia sejuk, dia dah jadi bahan yang kita nak tu lah. Kita dah hasilkan satu produk melalui proses tuangan. Okey, yang kedua adalah acuan ataupun kita panggil molding. Okey, acuan ni apa? Acuan ni adalah rongga yang terdapat pada acuan menyerupai bentuk produk sebenar. Bahan dimasukkan ke dalam acuan sama ada melalui tuangan atau injection molding dan dibiarkan mengeras. Okey, contohnya macam ni lah. Dia bentuk macam shrink pump. Kita punya picagari tu lah. Kan, yang awak nak makan ubat guna picagari tu, bentuk dia lebih kurang macam tu. Okey, kita hasilkan bahan tu, sama juga kita cairkan dia dan kita masukkan ke dalam rongga bahan ni lah. Okey, kita masukkan, kita tekan macam shrink pump tu. Bila bahan tu dah masuk dekat dalam acuan, kita biar dia mengeras dan jadilah kita punya bahan ni. Produk ni dah hasil. Okey, seterusnya adalah kaedah pembentukan ataupun kita panggil sebagai forming. Okey, forming ni apa? Forming ni adalah proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk lain yang boleh digunakan untuk membina satu produk. Okey, contohnya kan, ni contoh mesin forming lah, kita panggil pembentukan. Contohnya macam ni. Okey, awak punya timah tu straight kan? Okey, bahan awak tu menegak je macam tu. Tapi kita nak bentukkan dia macam bentuk ada lekuk-lekuk. So, kita bentukkan dia semacam ni. Lepas tu dah jadilah bentuk dia. Maknanya kita mengubah daripada bentuk asal kepada bentuk lain. Contoh awak punya timah tu straight kan? Memanjang macam tu. Tapi kita nak bentukkan lain, kita gunakan kaedah pembentukan. Okey, yang lainnya adalah pemesinan ataupun kita panggil machining. Okey, pemesinan ni apa? Ianya adalah proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Okey, contohnya macam ni lah. Ini mesin dia. Okey, contoh dia macam ni. Kita nak bentukkan dia. Contohnya macam skru awak. Akan ada alur-alur tu kan. Itulah kita nak bentukkan dia. Sebenarnya skru tu dia menegak je dia punya batang. Kan? Lepas tu kita guna mesin ni untuk alurkan skru tu supaya dapat bentuk yang kita nak lah. Ada alur tu kita ada saiz-saiz dia kan. Paku tu, kita punya skru tu kita guna kaedah pemesinan. Kita bentukkan alur pada paku. Okey, seterusnya adalah kaedah sambungan ataupun kita panggil joining. Okey, sambungan ni apa? Ianya adalah bahagian atau komponen yang dihasilkan melalui proses sebelumnya. Disambungkan supaya menjadi satu produk yang baharu yang boleh berfungsi. Okey, contohnya kita welding. Okey, kalau awak pernah perasan ada orang yang jenis pakai topeng kat muka tu kan. Lepas tu dia ada welding, ada percikan api kat sini. Okey, welding tu macam mana? Okey, contohnya ada bahagian lain dengan contoh bahagian A dengan bahagian B. Awak nak satukan dia tapi awak kena guna welding. Maknanya awak tampalkan dia. So, dia akan jadi sambungan produk yang barulah. Okay, contohnya riveting pula. Riveting ni dia ada bahagian bawah dengan bahagian atas. Kita nak cantumkan dia. So, kita guna kaedah joining lah. So, nanti dia jadi bentuk
bentuk yang macam kita nak tu kan. So dia akan bergabung antara merah dengan kelabu ni lah. Okey, lagi satu adalah brazing. Brazing ni dia lebih kurang dengan welding. Dia ada cantuman daripada bahagian A dengan bahagian B. Kita nak cantumkan dia, so kita gunakan kaedah brazing. Kita cairkan bahan ni. So bahan ni akan melekatkan bahagian A dengan bahagian B. Jadi seterusnya adalah model. Okey, pembelajaran lepas saya ada terangkan secara dasar je ada dua model, iaitu model statik dan model berfungsi. Okey, hari ini saya akan terangkan dengan lebih terperinci apakah itu model statik dan apakah model berfungsi. Okey, model ni adalah sebenarnya asas kepada pembinaan sesuatu produk tu lah. So model ni kiranya dia seakan-akan menyerupai reka bentuk produk yang kita nak bina tu. Okey, model kenapa kita hasilkan model statik? Okey, untuk apa? Untuk melihat rupa bentuk sebenar. Okey, kita hasilkan model. So model tu dia seakan-akan menyerupai bentuk sebenar produk kita. Okey, selain itu model statik ni tak ada bahagian yang boleh digerakkan. Nama pun statik kan. So statik tu keadaan yang setempat. Tak ada pergerakan berlaku pada model tersebut. Dan model statik ni kita nilai berdasarkan rupa bentuk, warna, saiz dan juga pembuatan proses. Contohnya macam ni lah. Ni produk model statik. Dia tak ada apa-apa yang kita boleh gerakkan dia. So ni contoh antara model statik lah. Okey, model berfungsi ni pula kita bina sebab untuk menilai kefungsian beberapa bahagian pada produk. Contohnya kalau kita bina kapal terbang, maknanya ada tempat fungsi dia. Contoh kipas belah depan ke, tayar dan sebagainya. So model berfungsi ni kita nak nilai dia punya kefungsian setiap produk yang kita nak hasilkan tu. Dan juga penilaian kefungsian ini berdasarkan pada pergerakan, kesesuaian cantuman dan juga jenis bahan yang digunakan. Contohnya macam ni lah. Daripada tayar, kipas dia depan tu kan. So kita nak nilai dia berdasarkan kefungsian pada model berfungsi kita ni. Okey, jadi seterusnya boleh buka muka surat 32 dalam buku teks awak tu. Okey, dia kata pasal model awal 3D. Okey, model awal 3D ni adalah bermaksud model awal yang digunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran. Contoh kita punya produk tu kan. So kita nak buat model awal, so kita kena bina model luaran produk kita tu. Okey, sekarang ni dah canggih kan teknologi kita. Okey, sekarang kita guna mesin pencetak 3D. Contohnya macam ni lah. Ni dia ada mesin dia akan menghasilkan kita punya produk tu. Ni contohnya dia buat cawan lah. Okey, kaedah mesin pencetak ni adalah kaedah yang lebih mudah dan senang dihasilkan. So maknanya dalam masa yang singkat kita boleh hasilkan kita punya model kita. Contoh dalam masa sehari pun dah boleh siap dah kita punya model. Ni antara contoh kaedah yang kita boleh hasilkan model awal kita lah. Kita gunakan mesin pencetak 3D. Okey, seterusnya cara kita nak buat acuan. Okey, apa tu acuan? Acuan ni adalah merupakan bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Contoh, kita boleh guna pelbagai jenis nak buat kita punya acuan tu. So, daripada pasir pun boleh, daripada tanah liat, daripada plaster of Paris ataupun kita panggil sebagai POP. Okey, contohnya ni lah. Ini kita punya POP lah. Kalau awak boleh buka muka surat 32, ada contoh gambar plaster of Paris. Gambar pasir kan. Ni adalah contoh plaster of Paris. Kita boleh, yang ni pun selalu digunakan dalam medical lah. Kita balut-balut tangan yang patah tu kan. Ini antara contoh kita gunalah. Okey, kita boleh juga gunakan POP ni sebagai acuan kita punya produk. Dan juga ini adalah kaedah pasir. Kita menggunakan pasir. Okey, nampak? Dia tuang pasir, dia ayakkan dulu. Lepas tu dia tekan-tekan supaya pasir tu padat dan jadilah acuan. Okey, seterusnya ni antara contoh-contoh acuan lain lah. Kita punya bahulu tu kan. Dia ada acuan dia ni. Inilah kita panggil sebagai acuan lah. Okey, jadi seterusnya tuangan. Tuangan ni kita ada dua jenis. Satu tuangan panas, satu lagi tuangan sejuk. Okey, macam mana tuangan panas tu? Okey, tuangan panas ni adalah satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Contoh kita macam saya cerita tadilah, kita guna timah atau aluminium, kita cairkan bahan tu jadikan cecair lah.
Okey, contoh bahan tuangan adalah seperti plastik, timah, lembaga dan juga besi keluli. Macam ni lah. Dia dalam panas, dalam keadaan suhu yang panas lah kita nak hasilkan dia menjadi cecair. Bila dah jadi cecair ni, baru kita boleh tuang ke dalam acuan. Seterusnya, tuangan jenis sejuk. Okey, tuangan jenis sejuk ni dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti POP dan juga resin epoxy. Okey, kaedah ini tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Okey, contohnya macam ni lah. Ni kita guna POP, kita hasilkan daripada serbuk POP lah. Tak payah kita nak panaskan dia kan. Kita just bancuh dengan air, so jadilah bahan dia. Ni contoh resin epoxy lah. Dia ada dua jenis. So kita kena campurkan bahagian A dengan bahagian B untuk kita bina kita punya jenis tuangan tu lah. Okey, untuk membina acuan yang menggunakan plaster of Paris ataupun POP, ada beberapa step yang kita kena ikut lah. Okey, ini antara contoh langkah-langkah kita nak buat tuangan yang daripada plaster of Paris ataupun kita panggil sebagai POP. Okey, mula-mula kita kena campurkan dengan air menjadi paste. Sebenarnya serbuk POP ni kita akan campur dengan air lah. Kita akan kacau dengan sebati sampai menjadi paste lah. Dia betul-betul sebati campuran air dengan serbuk. Okey, lepas tu kita letakkan campuran tadi tu ke dalam satu bekas. Okey, daripada dalam satu bekas tu kita sapukan lapisan minyak pada model awal 3D. So kita sapu dulu minyak pada awak punya model 3D tu dululah. Okey, lepas tu baru kita celupkan separuh bahagian model awal 3D ni ke bahagian dalam paste plaster of Paris. Okey, fungsi kita letak minyak ni sebab kita tak nak ada benda yang melekat lah antara POP ni dengan kita punya model 3D ni. Okey, lepas tu kita biar dulu sehingga kering. Lepas tu kita dah kering tu baru kita ulang langkah 1 hingga ke langkah 6. Okey, tanggalkan model awal 3D dengan berhati-hati dan bersihkan acuan yang terbentuk. Okey, mula-mula tadi kita dah buat model awal menggunakan mesin pencetak 3D kan. Okey, lepas tu bahan tu kita jadikan dia untuk menjadikan satu acuan. Okey, acuan yang kita bina daripada POP. So daripada POP ni kita campur dengan air. Lepas tu kita celupkan kita punya 3D tu dengan minyak. Kita salutkan dengan POP sehingga kering. Lepas tu dah jadilah satu acuan yang model kita nak hasilkan tu. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Semoga kita berjumpa pada pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.